Okay, selamat pagi semua. Boleh dengar tak? Boleh cik. Alright. Okay, saya punya screen PowerPoint ke? Saya punya PowerPoint boleh nampak tak? Belum lagi cik. Belum lagi. Okay, so saya share lagi sekali. Sekarang boleh nampak? Boleh cik. Alright, thank you. Okay, saya rasa kita boleh mula Okay, so sekarang kehadiran lebih kurang 45 orang. So dia dah lebih separuh sebab kalau kita wait nanti jadi lambat macam hari tu. Right? Okay, morning everyone. Puan Mala, hopefully anda semua sudah bersedia dengan untuk yang sudah print module, okay, dengan modul. Untuk yang tak print module, can maybe have a look at your textbook and then kena buat sedikit catatan lah. Okay, sebab this topic actually it needs a lot of drawing. Okay, so jika anda tidak bergerak dengan lukisan, okay, untuk memahami certain situation mungkin susah untuk anda dapat konsep yang tepat. Right? Okay, so untuk hari ini kita akan masuk topik 6.2. So we will have some refreshment on previous topic. Okay, which is 6.1. Okay, 6.1 hari itu kita belajar tentang pembiasan cahaya. Okay, so alright. So this is the start of konsep pantulan dalam penuh. Okay, so kalau kamu perhatikan pada gambar-gambar yang diberi, okay, this is actually benda yang kamu lalui atau perhatikan di sekeliling kamu, okay, throughout your daily life lah. Okay, macam contoh, kalau kamu perhatikan, okay, kita ada, okay, this is actually the fiber optic. Okay, yang digunakan dengan sangat meluas dalam kehidupan kita. Okay, and then kejadian pelangi. Okay, binocular, this is still a fiber optic. This is the endoscope. And then kejadian mirage ataupun logam maya. And then kilauan daripada berlian. Okay, the first situation, okay, untuk beri idea pada kamu. Okay, sorry. Okay, so diamonds are famous for their sparkle. Okay, rupanya yang berkilau. Okay, so actually diamond apabila dia mula ditemui, okay, dia tidak berbentuk seperti ini. Okay, so hanya ada orang tertentu yang pandai untuk buat potongan pada diamond. Sekejap cikgu nak ni. Okay, so diamond tertentu, okay, dia bergantung sebenarnya pada kemahiran orang yang okay, memotong diamond ini. Okay, kalau kamu perhatikan diamond ini. So, potongan pada diamond ini, okay, setiap sudut potongan actually mempengaruhi, okay, potongan dia ni. Okay, so, okay, yang ini, okay, perkataan pertama yang kamu jumpa di sini ialah fenomena. Okay, setiap kali kamu jumpa perkataan this word, phenomenon, okay, dalam cahaya ataupun apa-apa gelombang, okay, sebab kamu sudah belajar tentang gelombang selain daripada gelombang cahaya, actually ada 3 perkara yang kamu kena fikirkan sebelum ini, which is the first one, okay, this word. Sebelum ni, jumpa saja perkataan ini, okay, the teachers will tell you, okay, antara jawapan yang mungkin kamu kena fikirkan ialah yang pertama ialah pantulan.
Okay. Yang pertama ialah pantulan ataupun reflection. Okay. Yang kedua ialah, siapa tahu dah habis belajar wave dah? Okay. Kedua apa? Perhana. Kedua apa? Kedua ialah pembiasan. Betul tak? Alright. Okay. The third fenomena yang kamu belajar ialah diffraction ataupun pembelauan. Okay. And the last one yang kamu belajar ialah interference. Okay. Okay, so ini adalah fenomena, okay, yang kamu kena fikirkan whenever you meet the word phenomenon, kalau soalan tanya. Okay, tapi untuk topik hari ini, okay, kita akan bincang satu fenomena baru yang kita panggil sebagai total internal reflection atau pantulan dalam penuh, okay, yang ada kaitan dengan persoalan yang ditimbulkan di sini. Okay, this is one situation given. Alright, okay. So, jika kamu menjalankan eksperimen dalam amal, eksperimen ini dia akan menggunakan blok kaca semi bulatan. Semi circular glass block, macam yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Alright, okay. So, as usual, apabila kita berbincang tentang cahaya, kita akan mula dengan this wording. Okay, incident ray ataupun sinar tuju. Okay. Dan bila kita membincangkan sinar tuju, sebelum kita bercerita tentang sudut tuju, this is very important. Okay, sebab untuk situasi ini, if you have a look, alright, kita akan ada incident ray, means your ray box akan ada di sini. Okay, so setiap sinar cahaya must have an arrow. Whatever diagram yang kamu draw, okay, on paper mesti ada arrow. If not, you won't get any mark. Okay, so sebelum bercerita tentang sudut tuju, which is represented by I sentiasa, always represented by I. So kita kena faham untuk lukis garis normal ini dahulu. Because whatever angle, kita akan mula ukur dari garis normal. Alright, okay. So situasi yang diberi yang pertama ini, kalau kamu perhatikan, okay, bermula dengan sudut I. Okay, jika kamu perhatikan di sini. Alright, okay. Remember our last chapter 6.1? Okay, so di point sini, okay, so kita ada two different medium with different optical density. Okay, kaca keluar semula ke udara, which is from the glass block going out again to the air. So last time kita belajar tentang whenever we have two medium with different optical density, okay, the phenomena yang akan berlaku ialah fenomena apa? I need response please. Anyone? Perlu ke cikgu sebut nama? 4A seorang. Hello, hello, is everyone here? Students? Mala? Sebab kau tak dengar. Anyone? Yuda? Hello? Mala dengar tak? Mala? 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 Anyone response please? Dengar tak suara saya? Kelas? Dengar. Okay. Siapa tu? She. Jawab. Yeah, she. Okay. Can you please answer my question? At this point, when the light ray, okay, want to pass through from kaca going out again to udara, okay, apa akan jadi pada sinar cahaya itu di sini? Pembiasan.
Betul. Okay, last class kita sudah belajar ada fenomena pembiasan berlaku. So, bila kita nak ukur sudut biasan, kita make sure kita ukur dari this normal line. So, the one yang saya tanda ni ialah sudut biasan dia. So, is it refracted towards or away from normal line, Shin Yi? Yes. Is it refracted towards or away of the normal line? Dia mendekati normal ke menjauhi garis normal ni? Ini kita belajar chapter lepas. Dari kaca keluar ke udara. More dense medium to less dense medium. Kan? Lebih tumpat ke kurang tumpat. So apa jadi pada sinar cahaya di sini? It won't go straight. Dia takkan pergi straight. So apa jadi pada sinar cahaya ini? You cakap tadi dibiaskan, betul? Lebih tepatnya dibiaskan mendekati atau menjauhi garis normal. Mendekati. Menjauhi. Isn't it? Menjauhi garis normal. Menjauhi garis normal. Betul. Okey, sebab bila kita jumpa situasi soalan apakah yang berlaku, alright, okey. Kadang-kadang jawapan itu boleh simple, okey. Tapi jawapan yang tepat sebenarnya kamu boleh cakap, okey, sinar cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Okey, cuba tengok soalan. This is an example of soalan-soalan structure yang simple untuk bahagian kertas 2 Okey, soalan pertama dia tanya, apakah yang berlaku apabila cahaya masuk? Okey, dia dah mention dekat sini dah. Lebih tumpat ke kurang tumpat. So understood, dia sedang bercerita tentang point yang saya cerita di sini tadi. At this point, okay, where your angle of sinar tuju berhenti di point sini, so di situ. Okay, so apakah yang berlaku? So sepatutnya jawapan dia, nampak tak? Bila you answer setakat dibiaskan, okay, untuk SPM jawapan itu mungkin tidak tepat sebab di kertas 2, walaupun kita ada jawapan yang boleh simple tapi dia kena tepat. So your answer should be dibiaskan menjauhi garis normal. Then only, okay, possibility untuk kamu dapat 1 markah di sini. Alright? Okay, so jangan jawab macam ni saja, dibiaskan. Okay, sini. Okay, next one. Alright, okay, next. Okay, soalan kedua. Ini satu lagi keyword soalan yang sangat banyak dalam kertas 2 kamu. Bandingkan ataupun compare. Alright, okay. When you meet the word compare, okay, dia suruh compare apa? Take note, intensity. Intensity tu sebenarnya maksudnya ialah kecerahan. Tapi untuk fizik, we'll be using these terms lah, intensity. Alright, okay. Sinar yang dibias, yang dibengkok. Alright, okay. Dengan apa? Bila kita bandingkan benda, dia mesti ada 2 benda yang dibandingkan. So this one dia banding sinar biasan dengan sinar pantulan. So tengok balik. So means, okay, dia minta kamu bandingkan yang ini, okay, dengan yang ini. So make use of the diagram given. Sebab untuk soalan fizik kita memang mesti ada diagram. So besides statement given, okay, ni statement lah. Okay, kita mesti ada diagram. Okay, so lihat semula. So bila dia nak bandingkan intensity sinar biasa. Okay, kenapa dia buat dotted line di sini? Sebab if you put it here, maybe you will see this also. Tapi it's very light. Sangat-sangat, okay, kurang cerah. Yang akan cerah is this one. Okay, the refracted ray. So, okay, so bila kita bandingkan soalan ini, okay, biasanya untuk soalan perbandingan, okay, kalau untuk tingkatan 4 kita, okay, kamu mesti letakkan kedua-dua benda yang kamu banding itu di situ. Kalau soalan compare. Okay, so sepatutnya how to improve this answer? Okay, sinar biasan, okay, tadi dah sebut biasan. Sinar biasan lebih cerah dari sinar apa? Hong Beng? Sinar Yeah. pantulan. Good. Right. So, whenever kamu buat soalan perbandingan, okay, kamu jawab macam ni. Okay, make sure 2 benda yang diminta kamu bandingkan dalam soalan itu, kamu ceritakan dalam jawapan semula. So, means for this one, then which one? Alright, then the reflected ray. Then you will get 1 mark. Alright, okay, next one.
Okay. After soalan perbanding, okay, comparison. Okay, selalunya you akan ada 2 soalan compare dalam kertas 2. Okay, so actually it's a free mark for you. Just have a look at the diagram, fahamkan soalan dan kenal pasti apakah yang diminta kamu buat perbandingan sebelum buat hubungan. Okay, this is the relationship. Okay, hubungkan. Okay, hubungkan apa dengan apa. So it have something to do with the apa answer. Betul tak? Okay. Okay, hubungkan sudut 7, sorry. Okay, yang ini kamu lihat pada yang previous chapter hari tu. Okay, sudut 7 dengan sudut biasa. Miss, kalau kamu mula dengan 20, then you ukur sudut 7, how much? Your previous experiment. Okay, so this one have nothing to do dengan soalan atas. So your answer is, okay, berkadar terus. So your last, remember the last experiment I discussed on the last class? Okay, yang mana kalau kamu bincang, okay, kamu buat graph. Kamu buat graph last time. Alright, which is, this is sin I. This is your sin R. Okay, so you will get a straight line starting from origin last time. So cuma jangan jawab begini sahaja. So bawa semula 2 ayat yang diberi dalam soalan ini. Sudut 7 dengan sudut biasan. So what it should be here and what should be here. So jawapan kamu sepatutnya, okay, sudut 7, yes, berkadar terus dengan sudut biasan. Alright, very good. So this is another one mark. So take note ni sebab we don't have much time untuk revision. Sebab tu sambil buat topik, sambil going through the syllabus, kita bincang juga cara format untuk jawab soalan. Alright, so take note. Okay, very good. Okay, next. Okay, kita lihat semula situasi tadi. Alright, okay. Kalau kita lihat semula diagram ini, okay, the semicircular glass block, okay, garis ini adalah garis normal. So, kita boleh label dengan N huruf besar sahaja. Alright, okay. So, biasanya cikgu akan letak arrow di tengah kalau untuk incidence ray. Alright, so bila saya label di sini, sudut ini ialah sudut 7. Hi. Good. Alright, sudut 7. Okay, so let's say, okay, so ini hubungan yang kita cakap tadi lah. Okay, untuk kertas 2, soalan relationship tadi, selain daripada kamu jawab berkadar terus, kamu boleh jawab begini juga. Okay, untuk hubungan. Semakin bertambah sudut 7, semakin bertambah sudut biasan pun diterima untuk soalan terakhir tadi untuk soalan hubungan. Alright, okay. So, okay, cuba kamu perhatikan yang ini. Contohnya kita bermula dengan 10 darjah. Betul? Remember your last experiment? So, ini sudut 7. Ini sudut biasan. Tolong make sure kamu tahu sebarang sudut diukur daripada normal line ini. Jangan ukur dari border antara kaca dengan udara. Itu kesilapan yang selalu student buat. Alright? Okay. So, itu yang pertama lah. Okay, next one. Dia sedang menambah sudut 7. Betul? Alright. Okay, so apa jadi pada sinar yang keluar? Okay. Menjauhi garis normal. Right, semakin. Okay. Kalau ikut semua, sama ada garis hijau ataupun garis merah, kedua-duanya menjauhi garis normal. Tapi jika kamu bandingkan sudut biasan untuk yang hijau dan yang merah adalah lebih sebab bila kamu ukur sudut dari garis merah ini ke normal line ini, sudutnya lagi besar. Betul tak? So for garis hijau atau garis merah, kedua-duanya dibiaskan menjauhi garis normal. Tapi jika dibandingkan sudut biasan R1 dan R2 adalah lebih besar. Okey. Katalah kita tambah lagi. Okey, garis yang warna coklat. Alright? Okey, so akan bertambah juga, betul? Cuma sudut yang ketiga adalah dari garis normal, sudut biasan yang ketiga ke garis warna coklat. So this is your R3. Okey, apa jadi bila, okey, kamu tengok yang seterusnya. Okey, apabila sudut 7 yang diukur dari garis normal berada pada garis warna biru ini. Alright? Okey. Okey. Jika kamu jalankan eksperimen ini, okay, hopefully we can get back to school next week, maybe.
Okay, hopefully, we just hope for that. Alright, so bila kamu tujukan kotak sinar, letak kotak sinar di garis berwarna biru, kamu akan dapati sinar yang keluar itu berada di sini. Jika saya ukur sudut dari garis normal ini ke garis warna biru, berapakah sudut ini? 90 darjah. Very good. Okay, memang betul 90 darjah. Alright, okay, so apabila sampai pada garis biru sudutnya, okay, sudut 7, kamu akan dapati dia, okay, sudut biasan diukur dari garis normal ialah 90 darjah. Okay, okay, so now, hari ni tajuk kita ialah total internal reflection ataupun pantulan dalam penuh. Okay. Balik pada situasi tadi. Okay, jika kamu dapati, okay, kalau tengok diagram ini, sekarang dia tunjukkan garis itu di situ. Sebenarnya asalnya ialah refracted ray yang datang dari sini. Okay, so ini masih ada tapi very weak. Okay, atau sangat lemah. Okay, soalan. Okay, dia tanya. Okay, dalam kertas 2 sangat banyak keyword begini. What happened? Okay, dia tanya apa? Where to the light ray? Okay, jika selepas what happened datang suatu kuantiti, jawapan kamu increase, decrease or the same saja. Tapi if after the keyword what happened, datang suatu benda yang bukan kuantiti, kamu perlu penerangan yang lebih panjang. Okay, apabila what happens to the light ray when the angle of refraction? Okay, mana angle of refraction? Inilah, diukur dari garis normal ni. Alright, okay, mencapai 90 darjah. Okay, so jawapan dia, okay, nampak? Dia akan dibiaskan pada sempadan udara kaca. Alright, what is meant by glass air boundary? This boundary lah. Cahaya dekat point ni nak keluar daripada kaca ke udara. So jawapan dia kata okay, masih refraction. Okay, tapi pada boundary. Alright, okay. So this is 1 mark. Okay, so that's why kalau untuk fizik, okay, tak semestinya untuk kamu very good in maths or maths, kamu boleh score fizik kalau you do not know to write, okay, the meaningful physics statement berdasarkan topik yang kamu belajar. So it's very dangerous. It needs a lot of training. Okay, membina ayat fizik yang tepat. Okay, where most students lose their mark in paper 2. Okay, one more thing. Untuk soalan structure dia 60 markah. Sangat banyak. Okay, so jawapan tak boleh separuh-separuh. Refract saja, contoh. Okay, refract. Masih refract macam jawapan tadi. So tak ada improvement pada jawapan. So no marks for that one. Okay, pergi pada soalan B. Okay, so read the statement carefully. Okay, ini merupakan limit untuk sinar cahaya dibiaskan ke udara. Maknanya, okay, kalau kita draw tadi, remember the first one we do first one, second one, third one. Okay, dia kata ini limit untuk pembiasan berlaku. Okay, so dia kata okay. So now, this angle where you see the strong refracted ray itu berada di sini yang mana sudut biasan dia ialah 90. Okay, sudut ini kita panggil sudut genting or critical angle. Alright, okay, so definisi sangat penting dalam kertas 2 sebab dia akan keluar di soalan pertama setiap soalan. Alright, okay, so beri definisi sudut genting. Actually you can get this from your textbook sebab selalunya, okay, kalau untuk definisi anda digalakkan untuk merujuk pada buku teks untuk lihat. Alright, sebab semua definisi priority kita lihat daripada buku teks, compact kamu tengok pada buku reference lah. Okay, so memang ada dalam buku teks kamu muka surat 243. Okay, last paragraph tu kalau kamu perhatikan. Alright, okay. Okay, cuma, okay, ini contoh yang ada lah. Alright, okay, cuma dalam buku teks kamu dia masih tekankan tentang ketumpatan optik. Okay, ada beza sikit.
Kalau tengok jawapan cikgu tunjuk ni, sudut genting C di mana sudut, okay, di mana sudut biasanya ialah 90 darjah. Dalam buku teks kamu dia sebut, okay, sudut 7 dalam medium yang berketempatan optik tinggi. Faham tak? Siapa yang berketempatan optik tinggi? Kaca. So ambil sudut 7 di dalamnya. C ni. Okay. Apabila sudut biasan dalam medium yang berketempatan optik rendah, siapa berketempatan optik rendah? Udara. Okay, jadi 90 darjah. Alright. So, this is the most simple answer. Alright. Cuba masuk juga perkataan ketempatan optik seperti yang ada dalam buku teks kamu. Okay. Sebab we won't know you are the first batch of KSSM. Alright. Jika dulu kita kata untuk kertas 2 yang simple answers pun diterima. So anything can happen. Sebab tu cikgu galakkan untuk gunakan ataupun berikan jawapan yang 100% accurate for your paper 2. Okay, just in case skema jawapannya menjadi agak rigid untuk silibus KSSM. So cuma penambahbaikan di situ, kamu sentuh juga tentang ketempatan optik. It looks like jawapan cikgu ni simple sangat kan? But daripada tak ada langsung, kalau dapat yang ini dulu untuk sementara pun cikgu terimalah. Okay, so siapa yang dapat masuk tentang ayat ketempatan optik tadi lebih baik. Alright, okay, so itu definition. Okay, again definisi. Alright, okay, kalau kamu perhatikan, okay, yang ini. Okay, dia kalau tengok pada dua situasi yang diberi, as far as kamu tengok, sudut 7 itu berada dalam kawasan yang lebih tumpat. Okay, nampak tak? Sekarang ni kalau kamu perhatikan, okay, the incidence ray datang dari water atau air, pergi ke udara, air. Okay, sebab kalau kamu tujukan the ray of light from the other way round, okay, dia tak akan berlaku. Okay, so then from the normal line, bila kamu ukur R again, where the refracted ray angle dia ialah 90 darjah, okay. So ulang balik semula tadi, cuma cuba masukkan perkataan berketempatan optik itu. Okay, sudut 7 itu berada di dalam bahan yang berketempatan optik tinggi. Sudut biasan itu dalam kawasan yang berketempatan optik yang lebih rendah. Okay, alright. Okay. Sekarang ada satu sahaja sinar yang diberi di sini. Okay, kalau kamu perhatikan. Ni. Okay. Dia keluarkan perkataan totally internal reflected ataupun pantulan dalam penuh yang kuat telah berlaku. Okay, garis normal masih wujud sebab kalau tiada garis normal, saya tak boleh nak ukur I ni. So whenever you trace the semicircular glass block, move it away and draw the normal line. Okay, and then tentukan sudut ini, tetap kita ambil kira dari garis normal. Alright, okay, so your incident ray, okay. Okay, jika saya proceed aktiviti selepas yang tadi, yang previous one tadi. Okay, so dia tanya, okay, apakah yang berlaku? Apakah lagi? Okay, what happened ni? Okay, tolong take note tentang keyword soalan ini dalam kertas 2. Sangat banyak. Okay, terutama 8 soalan struktur kamu. Alright, so for your section A, apa yang masih tak tahu kan? So kita ada 8 soalan struktur ataupun structured question. Okay, keyword untuk what happened ni memang sangat banyak. Okay, masih berlaku kepada cahaya, dia tanya. Okay, nampak jawapan dia? Bukan dia tak tanya fenomena. Okay, apakah fenomena yang berlaku dalam gambar rajah di atas? Kan, itu soalan DB. Sebab tu kena baca soalan dengan berhati-hati. Okay, sorry ni, silap ni. Apakah fenomena? Okay, 2 kali. Okay. Light is reflected in the glass. Okay. So ini penerangan tentang apa yang berlaku kepada cahaya. Okay, next. Name the light phenomena. Baru dia tanya fenomena.
So, besides the four phenomena yang kita dah bincang dalam chapter wave dengan sangat banyak iaitu pantulan, pembiasan, pembelauan or diffraction and interference. Okay, hari ni jika ada situasi yang kamu perhatikan berlaku begini, okay, nama fenomena ini ialah pantulan dalam apa tadi? Pantulan dalam penuh. Penuh. Yes, pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Alright. Okay. Okay, C. Nyatakan dua syarat. Okay. Remember just now, saya kata, okay, boleh tak kalau tiba-tiba sinar tuju saya tujukan dari sini? Which is, this is my angle of incidence. Maknanya kotak sinar tu saya tujukan dari sebelah sini. Alright? Okay. Jika kamu buat begitu, okay, sekarang ni incidence ray kita berada dari sini to make sure dekat point ini, cahaya itu mahu bergerak keluar dari kaca which is more dense, keluar ke udara which is less dense. If you put the ray, okay, the ray of light incidence ray dari sini, udara masuk ke kaca, kamu tak akan dapat this phenomena actually. Okay, kamu buatlah daripada sudut mana pun. You won't get any total internal reflection to happen actually. Okay, so dia minta, okay, ini sangat penting untuk kamu ingat dan fahami, digest sebelum kita pergi pada situasi lain yang lebih sukar. Terutama bila masuk application. Alright? Okay, so dua syarat supaya fenomena ini berlaku. Okay, so the first one, cerita tentang the light is passing through from where to where dari segi density dia. Anyone want to try? Anyone? Maisie? Mana Maisie? Yes, teacher. Yes, Maisie, can you give me the first condition? Focus on the two medium. Light travel from a denser medium to less dense medium. Okay, very good. Okay, that's the first condition. Betul. Okay, next one. Okay, just now kita ada berbincang tentang sudut genting. Okay, the first one given by Maisie is, okay, exactly correct. Okay, cahaya bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat. So, kamu sudah dapat satu markah di situ. Alright, okay, so the second one. Compare the angle of incidence dengan critical angle of the glass. Okay, setiap bahan, dia ada punya nilai critical angle dia tersendiri. Okay, glass, plastik, water, they have their own critical angle. What is critical angle just now? Okay, the angle of incidence bila mana the angle of refraction is 90. Okay, if you exceed this I, more than the critical angle of the medium, okay, the total internal reflection akan berlaku. So, condition kedua ialah yang ini. Saya beri dulu. Okay. Okay, so the second condition, bila soalan minta yang ini, so the angle of incidence is larger than the critical angle. Alright, so this is the second one. Okay, dalam kertas 2, okay, ada murid dia tak suka guna ayat panjang-panjang. Alright, okay. So, kalau katalah kamu guna only this answer, guna simbol I, C, lepas tu cuma guna simbol besar, lebih besar ni, sebenarnya dibenarkan. Tetapi di tingkatan 4, alright, untuk kamu lebih memahami I dan C itu apa, I itu ialah angle of incidence, C itu ialah critical angle, okay? Biasanya, okay, guru-guru putuskan untuk jawapan dalam exam, kami mahu jawapan yang penuh. Iaitu jawapan yang ditulis ayat begini. Alright, so actually sudut tuju ni ialah I. Sudut genting simbolnya ialah C kecil. So jangan keliru dengan simbol muatan haba tentu, okay? Sebab dalam chapter haba memang kamu ada simbol C ini untuk nilai muatan haba tentu bahan. So now in chapter light untuk total internal reflection kamu akan guna semula huruf kecil C ini untuk simbol bagi sudut genting.
Okay, if you do not know the symbol, okay, bila pergi pada soalan solving walaupun tak banyak untuk calculations, nanti kamu lost lah. Alright? Okay, next. Okay, this is the experiment. Okay, you just hope kita boleh balik dan buat untuk lebih faham. Hari ni teori dulu. Okay, this is the situation. Okay, ini satu situasi simple yang kita boleh buat di eksperimen. Okay. Kalau kamu perhatikan, dia tujukan dekat 90 darjah itu. Okay. This situation, bila saya tujukan betul-betul dekat 90 darjah, okay, sebab bila kita bincang tentang total internal reflection, for sure we will be discussing about this boundary. Okay, sebab remember the two condition for total internal reflection to happen tadi? So saya mungkin tak nak bincang dari yang kaca masuk ke udara ni. So I'm going to discuss at this part. Dari kaca keluar semula ke udara. Sebab the first condition untuk total internal reflection to happen tadi is, okay, the light travels from more dense medium to less dense medium. So this is the point where we're going to discuss. Okay, the first situation given here. When the ray box saya tujukan betul-betul di sini, you will find your ray of light will go straight here. Why is that? Kenapa dia pergi straight? Adam? Here. Mana Adam? Pak I ada Adam kan? Adam tak ada. Afiq? Siapa yang saya panggil tolong respon ya. Kehadiran anda tanpa dikira termasuk dengan respon. Tak ada. Siapa ada? Imran? Imran 4D. Ada? Semua tak ada ni. Hafiz? 4B ada Hafiz? Ini kalau tik kehadiran yang cikgu nak panggil ni tak respon ni semua cikgu pangkah. Baim mana Baim? Pak A. Semua tak ada mic ke? Yuda? Cikgu. Ya, siapa tu? Saya Yuda. Yuda. Okay. The first situation given. Okay, the ray of light is here. Betul? Okay. You find the ray of, okay, the cahaya yang keluar is here. And why is that? Can you explain? Because the incident ray is parallel to the normal line. Very good. Kita dah belajar hari tu kalau kita draw normal line semula di sini, betul? So kalau saya nak kira sudut 7 pun memang sudut 7 dia kosong, isn't it? So your answer is exactly correct, okay? Because the incident ray is parallel to the normal line. Okay, sebab sinar 7 yang ditujukan betul-betul selari dengan garis normal. That's a very good answer untuk statement actually. Okay, thank you Yuda. Very good. Okay, now if we increase, contoh saya nak you tengok ni sikit sorry. This one. Sorry, cikgu lupa nak buka something. Okay, we go to this first. Nampak tak? Semua orang boleh tengok? Boleh. Okay, tengok dulu sekejap. Okay, this is the first situation. Incidence ray betul-betul pada garis normal. Okay, nampak dia tambah the incident, angle of incidence. Okay, 10, 20, Wait. What happened?
Sorry. Okay, the ray box. Okay, tengok bahagian yang sini Oh, dia juga hilang. Sorry, dia tak boleh dikacau. So the 0 is actually the normal line. Okay, tengok yang partial internal reflection. Okay, yang terang tu, okay, the first one is yang paling terang. Okay, bila tambah angle of incidence. Okay, masa ni dah nampak partial internal reflection. Tapi tak berapa terang. Okay, going to tengok bila masa dia mula pantul balik ke dalam kaca. Okay, dah nampak partial. Suddenly, okay. Yang pada 90 darjah tu terus hilang dan kamu akan dapati dia ada okay, total internal reflection kembali semula ke dalam kaca. Okay, tengok dia gerakkan yang sebelah sini pula. Adakah sudut tuju dengan sudut pantulan di dalam kaca sama? Alright. Okay, that's a very good one. Okay. Okay, so kita patah balik pada persoalan tadilah. Ni dah Okay, now. Let's go back to this again based on the activity yang kita buat tadi. Sorry. Okay, this is the concept. Okay, yang ni barulah nanti kita tengok. Okay, this is one more. Okay, now. Let's go to this. Okay, dalam situasi yang kamu perhatikan tadi, okay, dia ada beberapa situasi. Okay. Kita akan menggunakan simbol besar dan kecil di sini. So, saya harap kamu tak ada masalah dengan huruf besar dan huruf kecil lah. Simbol lebih kecil atau lebih besar. Okay, R itu ialah sudut biasan. Angle of refraction. Alright, okay, so dia kata, okay. If the angle of refraction is less than 90, so refraction means yang going out from the glass. Okay, okay, so dia kata, okay. If the angle of refraction R is less than 90, what happens to the refracted ray? Oh, sorry. Jawapan dia? Cikgu, Yep. jawapan saya cakap saya cakap berdekatan sepadan udara kaca. Which one? Boleh cikgu? Yang mana? Number 1? Ni lah. Yes, saya cakap bias berdekatan sepadan udara kaca. Berdekatan tak payah ada perkataan berdekatan itu. Okay, sebab actually yang okay, kena betul-betul pada sempadan udara kaca. Okay, so okay, soalan pertama ni. Okay, jika sudut pembiasan R ialah kurang dari 90 darjah. Okay, what happens to the refracted ray? Okay, ni sebenarnya balik pada aktiviti tadi lah. Okay, okay, so okay, next. So dia kata, okay, measure the incident angle when the refracted ray is 90. Okay, bila refracted ray ialah 90, angle incidence, okay, refracted ray is 90,
The incident angle yang kamu akan ukur sebentar tadi sebenarnya mewakili satu nilai yang kita panggil sebagai critical angle of the medium. Okay, so if you carry out that experiment just now, okay, nilai yang kamu dapat bila masa kamu perhatikan sudut biasan itu ialah 90 dan kamu ukur semula sudutnya, take out the glass block, okay, and have a look again berapa sudut I waktu itu. Sudut ini yang 42 darjah ini kita panggil sebagai critical angle dia. Actually kita boleh patah balik pada definition untuk critical angle lah. Sudut 7 apabila sudut biasan ialah 90 darjah. Isn't it? Definisi tadi. Alright. Okay, so next. Okay, soalan begini. Melengkapkan gambar rajah. Okay, dalam chapter W kamu ada banyak soalan melengkap gambar rajah. So it comes the same with soalan-soalan macam ni. Alright, so kalau kamu perhatikan kita ada 3 situasi. Kalau kamu perhatikan, you will realize that your I1, your I2 and your I3 ada beza. This is very small, this is medium size, yang ini paling besar, the angle of incidence. Alright, okay, so the observation 1 dia cakap, I kurang dari C. I is the angle of incidence, which is this. C tu tadi apa? Critical angle, simbol dia ialah small c. Isn't it? Okay. So, jika sudut 7 ini kurang dari critical angle of this glass block, what will happen? Kalau saya tanya soalan what will happen lah, I can just change this question. Daripada soalan drawing, completing diagram, saya tukar pada situation soalan. Apa jawapan untuk number 1? What will happen to the ray of light? Tadi kita dah buat. Yang ni. Tengok apa orang tidur. Light refracts away from the normal light. Right, good. Is that Salome? Yes. Right, thank you Salome. Okay, so betul. Jawapan tepat for 1 mark. So the light will be refracted away. So sepatutnya saya kena panjangkan normal line. Betul? And then I put the actual one. Put my ruler here. Okay, so then I move away a little bit. Okay, so that this angle of refraction saya lebih besar sedikit. So saya dah boleh dapat 1 markah. If you can, my first completing diagram. Okay? Okay, now. So this is the first one. Okay, next. I betul-betul sama dengan C. Let's say the I is 42. The critical angle of my glass block is also 42. So what is, okay, critical angle just now? The angle of incidence when the angle of refraction is 90. So jika saya panjangkan semula normal line ini, supaya sudut biasan saya jadi 90 darjah di sini. So where should my diagram be? So use your ruler cikgu sebab cikgu tak guna ruler. So you just draw a straight line here using your ruler. Make sure terang, pemeriksa boleh lihat. If you are drawing at the border of udara kaca, pastikan drawing kamu jelas. Okay? Sebab kalau tak nanti kamu tak dapat markah. So this is another 1 mark. And make sure you have an arrow please. Array diagram mesti ada arrow. Kalau tidak, tak ada markah. Okay, next one. Kamu exceed more than 42. I is more than C. Okay, I is more than 42. Apa akan jadi? What will happen to the ray of light here? Anyone? Fatima, 4B? Where is Fatima? Pantau dalam kaca itu. Yes. So sinar cahaya akan dipantau semula masuk ke dalam kaca. The ray of light will be reflected back inside the glass block. Macam tu saja. Sebab tu kita panggil dia fenomena pantulan dalam penuh. Penuh tu sebab sebenarnya firstly dia ada yang partial, yang tak berapa terang. Okay, penuh tu maknanya 100% of the light is reflected. Alright, okay, so that's very good actually. Okay, so kita ada first situation. Nampak? Nampak tak dia ada lukis juga yang partial ni. Tapi jika soalan keluar exam, sebenarnya kamu tak perlu lukis yang ini pun should be okay. So you just draw this. Okay, I refracted away. Saya nampak sudut 7 dibanding dengan sudut biasan kamu lebih kecil, lebih besar sudut biasan should be okay. Okay, second situation. Nampak?
So sama macam tadi, actually the partial one ni yang tak berapa terang ni tak payah lukis pun tak apa kalau dalam exam. So okay, tengok sudut ni. Oh 90 darjah, betul. Sudut genting ialah sudut 7 bila mana sudut biasa ialah 90. So sometimes diagram boleh help you with your definition kalau you rasa susah sangat nak menghafal ayat. But lastly you have no choice. Tetap kena buat ayat. Okay, ayat fizik yang tepat. Okay, jika lagi besar, nampak. Pantulan dalam penuh berlaku. So semua mesti ada arrow. Okay, satu lagi. Untuk konsep pantulan dalam penuh, sebenarnya dia punya sudut di sebelah dalam ni memang akan sama. Contoh, if this is 50, contoh, kenapa saya letak 50 as an example? Sebab if glass block, the critical angle is 42, I must make sure sudut 7 saya waktu itu mesti lebih dari 42, baru pantulan dalam penuh boleh berlaku. If I give example, okay, critical angle glass block 42, and then I give the angle of incidence here 40, tak akan berlaku pantulan dalam penuh. That is the first situation. So if I put it at 50 degree, dia mesti akan berlaku pantulan dalam penuh semula. So sudut 7 dan sudut pantulan dalam kaca itu mesti sama. Okay, or I can put it at 60 also. If I put it at 60, boleh tak? Setelah ketika angle glass ni 42 kan? Betul tak? So, first, okay, now I put it at 60. Will I get total internal reflection to happen here also? Xavier? Yes. Where's Xavier? Xavier, are you there? Xavier is sleeping. Dylan? Where's Dylan? Tak ada juga. Jackie? Young Jackie? Are you there, Jackie? Tak ada. Mingja? Attending class is just not just ada nama you masuk dekat situ should be there all the time. Kalau cikgu panggil tu kamu kena ada respon. Mariam? My God. Where is everyone? Afiq? Anyone please? Ya, saya go. Ya, siapa tu? Fizan. Hafizan. Okay, Hafizan cuba. Okay, saya bagi contoh tadi. Saya kata, okay, critical angle of glass block usually memang 42 darjah. Now, okay, this diagram I give my angle of incidence, sudut 7 saya ialah 60 darjah. Adakah mungkin pantulan dalam penuh boleh berlaku? Rasanya boleh. Okay, kenapa? Okay, kalau boleh kenapa? So you kata ya. Biasanya soalan-soalan macam ni kadang-kadang, okay, 1 markah kan? Ya. You punya reason? Sebab pantulan berlaku. Okay, saya tulis 1, 2. Hafizan, tadi kita sudah bincang tentang 2 syarat untuk pantulan dalam penuh berlaku. Ingat tak tadi? Apa yang pertama? Syarat pertama. Syarat pertama tadi. Cahaya tu, okay, tengok dekat point yang cikgu tunjuk ni. Ni. Okay, dekat X ni. Kalau kita bincang tentang ketumpatan optik 2 bahan. Okay. Cahaya tu bergerak dari mana? Lebih tumpat ke kurang tumpat ke? Kurang tumpat ke lebih tumpat? Daripada kurang tumpat ke tumpat. Betul tak cikgu? Ya, kaca. Kaca. Ini udara. Tengok arrow dekat point sini saya kata. Kat sini. Udara tu asalnya nak keluar dari kaca ke udara ke kaca. Dia daripada kaca. So cahaya tu sekarang dari tumpat. Kaca dengan udara siapa lebih tumpat? Siapa lagi tumpat? Udara. Tengok ingat susunan molekul. Ya ke? So syarat pertamanya udara mau bergerak dari udara pula. Kaca. Ray of light atau sinar cahaya bergerak dari Kaca ke medium. Bincang medium dia lebih tumpat atau kurang tumpat? Dia daripada
Lebih tumpat ke Betul. Okey, kurang lebih tumpat dia bergerak ke kawasan yang kurang tumpat. Okey, Kurang syarat pertama. Okey, Ah. apa syarat kedua? Syarat yang kedua. Bandingkan I dengan C. Tadi dah bincang. I dia lebih besar. Ya, I tu lebih besar dari C. C tu apa tadi? C tu Apa tu? Nak kena rotan ni. Tak Ah. tahu C tu apa. C tu yang cikgu kata C. kaca tu kan. Sudut. Sudut apa? Sudut. Sudut apa? Aduh, terms ni kena ingat. Sudut Genting. genting ataupun critical angle. So, tolong ingat terms-terms ni. So, adakah kedua syarat ini dipenuhi oleh situasi di atas? Ya ke tidak? Ya. Ya, so betul. Kalau saya bagi situasi lain, saya letakkan I ini 60 darjah. First thing, kamu kena perhatikan critical angle bahan itu dulu. Kalau critical angle dia kamu tengok, okay, oh I ni lebih besar. Saya sudah penuhi dua syarat ini, maka pantulan dalam penuh boleh berlaku. Jika tidak, tidak boleh. Faham? Okay, faham cikgu. Alright, very good. Cikgu. Okay, sama. Okay, so next. Okay, soalan. Okay, terangkan mengapa cahaya mesti ditujukan pada tengah blok kaca pada bahagian melengkung. Okay, tengah blok kaca. Alright, okay. So, apa yang dimaksudkan itu ialah okay, di tengah blok kaca pada bahagian melengkung. Maksudnya, kenapa kamu tujukan sinar cahaya itu dari sini dan di tengah sini? Okay, bahagian melengkung is this side. Tengah dia sini. Mungkin maksud soalan tu, kenapa saya tak tujukan cahaya tu dari sini, dari sini. Okay, your angle of incidence, kamu ada pilihan tujukan dari sebelah sini atau sebelah sini. But never from the other side, which is this side or this side, memang tak boleh. Okay, tapi di ada yang satu tadi boleh. Okay, adakah sebenarnya kita nak penuhi mana-mana syarat tadi antara yang dua tersebut? Alright, okay. Jawapan okay, okay. So, terangkan mengapa cahaya mesti ditujukan pada tengah blok kaca pada bahagian melengkung blok kaca. Okay, maksud soalan ni, tengah tu di sinilah kot. Okay, kalau ini, okay, tak apa, kita abaikan soalan ni. Okay, kalau kamu tujukan straight dekat sini, memang dia akan keluar straight lah. Alright, okay, okay. Sudut genting blok kaca yang digunakan. So, if you conduct the experiment, buat, okay, 42. Okay, huraikan lintasan sinar cahaya pada bahagian lurus blok kaca untuk setiap situasi. Bahagian lurus blok kaca yang mana? Sinilah. Ni dia suruh cerita yang ni. Again, sebenarnya memahami konsep. Bahagian lurus ni. Ni, bahagian lurus ni. Sorry. Okay. Okay, so, okay, sudut genting blok kaca. Okay, huraikan lintasan sinar cahaya. Okay, nampak? Okay. So, kita repeating benda ni banyak kali supaya kamu jelas. Apa beza fenomena pertama, kedua dan ketiga. Walaupun fokus kita akhirnya pada konsep pantulan dalam penuh. Alright? Okay. Okay, cuba fahamkan soalan. Okay, apa itu hukum Snell? Ingat masa kita bincang tentang hukum pantulan? Kita ada bincang tentang formula-formula untuk indeks biasan. Siapa masih ingat? Saya ada bincang dua formula untuk kira indeks biasan last time. Siapa ingat? Indeks biasan. Ni, hukum Snell ni. Siapa ingat hukum Snell? Which is N, saya ada bagi dua formula minggu lepas. Which is, remember the gradient of the graph? Nabil, mana Nabil? Sini cikgu.
Ya, bagi saya formula indeks biasan yang saya beri pada kelas minggu lepas. N sama dengan C bahagi V. Mana? Oh, okey, betul-betul. Sorry, Speed of light in vacuum saya ada bagi bahagi 3 dengan speed of kan. light in Okey. medium. Alright, from the gradient of graph yang eksperimen last time tu. Ingat tak kamu ada gradient graph? Report tu masih tak hantar kat saya. Kamu plot graph apa masa tu? Minggu lepas. Related to I dengan R. Sin R bahagi sin R. Sin I bahagi sin R. I bahagi dengan sin R. Sama Betul. dengan Okey. sama One dengan more. pemalah. Betul. Okey. Pemalah tu N dia lah. Which is indeks biasan. Okey. Ada satu lagi berkaitan dengan dalam nyata dan dalam ketara. Lupa dah. Dalam nyata, dalam ketara. So, yang ni dalam nyata kat atas, simbol dia. Dalam ketara where you saw the image di bawah. Okay. So, 3 ni kena tengok sebab kalau diberi soalan, okay, kamu mungkin kena guna mana-mana satu. Okay, hari ni kita akan tambah satu lagi. Okay, which is, okay, kamu sebenarnya boleh relate N dengan sudut genting bahan. So, actually ada 4 formula untuk mengira indeks biasan bahan. Okay, sebab hari ni kita masuk konsep pantulan dalam penuh, saya perkenalkan formula ini. Indeks biasan sama dengan 1/sin C. Okay, yang keempat. Okay. Okay, jelas? Okay, cuba tengok soalan. Okay, write an equation. Okay, okay. Remember ni? Tadi Nabi ada bagi formula saya yang ni kan? Okay. Di mana pun duduk, saya terbalik tadi. Okay. Di mana pun duduk benda itu, okay. Kalau kamu perhatikan yang ini, kenapa dia jadi terbalik Tadi yang saya bincang dengan Nabil, N ialah sin I over sin R. Sekarang ni, bila bahan itu, cahaya itu merambat dari medium yang lebih tumpat, tengok soalan. Dia bermula dari kawasan sini, liquid dengan air. Liquid apa pun dia memang sentiasa lebih dense dari udara. Okey, okey. Kenapa formula ini tiba-tiba jadi terbalik pula? Siapa boleh jawab? Hari tu cikgu ajar formula lain. Sekarang dah formula lain pula. Kan? Hari tu saya ajar, N sin I over sin R. Kenapa tiba-tiba ni jadi terbalik? Cuma hari tu saya ingat lagi saya ada sebut N1 over N2 kan? Siapa boleh jawab kenapa tiba-tiba saya kena terbalikkan equation ini di sini? Anyone? Sebab benda ni saya dah sebut pada kelas yang minggu lepas. Jing Ha? Jing Hao? Jing Hao? Yuan Yu? Mana Yuan Yu? Ai? Anyone? Takkan orang yang sama je jawab ni. Hakimi mana Hakimi 4B? Hakimi, where are you? Tak ada juga. Syafia, Pak Si? Syafia? Aduh. Farhana? Salome? Salome again. Because last week's one is from the light is from air from Less than the medium. medium Yes, to a less denser than. Okay, medium. that is one of the key lah. Okay, another one, did I ever tell you this value of N, it cannot be less than 1? Have I mentioned last week? Yes. Yes, okay, because N equals to 1 is actually for udara or air.
So when we refer to another medium, usually it's more dense than air. Remember when we draw the particles, okay, air is the furthest between each other, then we go to liquid is quite close to each other, and then solid is the closest to each other. So if we have a look at this one, if refraction, bila kita bincang, okay, the angle of incidence compared to the angle of refraction lebih besar because it will be bend or refract away from the normal line. So if I put the I on top and R below, you will get your N less than 1 and that is totally wrong. So indikatornya sekarang di sini, jika kamu diberi mana-mana satu situasi where you see the incidence rate, okay, is from a more dense medium to a less dense medium, kamu kena tukar formulanya. Jika memang daripada air going to glass or liquid, okay, you can directly use this equation. And then check if your answer is less than 1, something is wrong somewhere. So dia berubah sebab sekarang untuk konsep pantulan dalam penuh, we are discussing from a more dense medium to a less dense medium, where N value memang selalunya lebih daripada 1, makanya kamu kena terbalikkan. Okay, if you press your calculator and you find sin 90 darjah, berapakah nilai sin untuk 90 darjah? Okay, R ialah 90 darjah, betul? I ialah C. Okay, sin 90 darjah sama dengan berapa? 1, betul. So, jika saya tulis semula jadi begini dulu. Okay, you press your calculator. Okay, di situlah kita akan dapat equation untuk menentukan indeks biasan. Equation keempat. Where to use this formula, actually it depends on solving problem question. Okay, cuma saya nak ingatkan semula. Di kertas 1, di kertas 2, solving problem tidak banyak. Tapi tidaklah cikgu mengatakan tidak penting. Yang penting cara menerang itu perlu kamu train yourself dengan sangat banyak. Kenapa, mengapa, what happened, jelaskan relationship di dalam kertas 2. Alright? Okay, N tu ialah apa tadi? Indeks biasan. Okay? C itu ialah sudut genting. Okay. Cuba tengok soalan ni. Cuba sekejap. Okay, jika kamu diberi solving problem question, as far as kamu alert apa yang diberi, sebab tu saya kata kena tahu simbol. Ramai murid tak suka list mula whatever information given. Okay, listing tak ramai suka buat. ON 1.33. Kan? Lepas tu dia nak cari sudut genting. Kalau saya suruh student buat macam ni saja. Bulatkan, letak simbol di atas. Okay. So you ada N, they want the C, so for sure it's the formula just now. So kan? Cikgu boleh tak saya guna sin R over sin I? Okay, boleh. As far as kamu tahu sudut genting itu ialah apa, kan? Sudut genting ialah sudut biasan sudut 7 apabila sudut biasan ialah 90, but no need. Kalau untuk soalan yang simple macam ni, directly use the formula related untuk dapatkan markah. So berapa jawapan dia? Press calculator. Okay, siapa boleh bagi cikgu jawapan? Jason? Where's Jason? I need some response, please. 48.75. Then the unit is? Unit, Jason? Angle. Sudut tu kan? Berapa tadi, Jason? 48 point? What's the answer now, Jason? 48.75 degree. 75. Alright. Degree tu make sure nampak degree Tak ada unit, tiada markah. Okay, and then decimal place. Okay, untuk kertas 2, untuk fizik sebenarnya kamu mesti beri jawapan at least berapa decimal? 2, betul? At least mean paling kurang. Okay, suggestion. Okay. Okay, we know that some students dia keliru titik perpuluhan untuk maths, fizik, kadang-kadang berbeza.
Okay, bila kita catatkan di sini at least, dia paling kurang, lebih tidak mengapa. Contoh, kamu kata, okay cikgu, at maths is must have how many decimal place? Untuk at maths, how many decimal place answer should you give there in the answer? Siapa 4 ingat? significant figures. Okay. Kalau at maths, alright, contoh. If at maths says 4, you want to take also 4 significant figures for physics, right? So, it's allowed, don't worry. Yang saya sebut ni at least tu maksudnya janganlah kurang. If you put it as 48.8, kan? Bila you press calculator, saya tengok ada 2. Yang ni jadi salah lah. Is that clear? Everyone? Hello? Ya cikgu, clear. Yeah, right. Rishi, is that Rishi? Ya cikgu. Rishi memang selalu respon. Yang lain senyap-senyap ni mana? Cikgu panggil pun tak jawab. Right. Okay, take note So boleh ambil 4. Kalau you scared nanti untuk at maths you tersalah faham kan, you still nak ambil 4. Semua you nak ambil 4 decimal should be okay. Alright? Okay, so it's not that hard for this part lah. Kita dah bincang tadi. Nampak? Dia pun ambil 2 decimal. Kalau 30 refract, betul? Tengok garis hijau. Kenapa refract? It doesn't fit the 2 condition untuk total internal reflection to happen. Apa tadi 2 tu? Cahaya bergerak, the light pass through from more dense medium to less dense medium. The second one, sebab this question gave you the critical angle. Second question. Means kalau you tengok I tu kurang dari 42, refract lah. Refract towards away, we already discussed last time. Kan? Buat normal line, panjangkan normal line. Oh, this is my R. Okay? Okay. So next one. 42. Exactly at the critical angle. So, bila exactly kat the critical angle? Yes, dekat situ. Why? When I check back, dia punya, mana dia punya angle of refraction? Okay, panjangkan garis normal di bawah. So, angle of refraction saya yang ini. Nampak? Jangan pergi ambil belah sana pula. How come it is still inside the same medium? Sebab ingat ni, untuk angle of incidence, dia mesti berada dalam satu medium. Angle of refraction for sure memang berada dalam medium yang satu lagi. It cannot be in the same medium. Okay, last one. 60. Remember soalan yang saya buat dengan Hafizan tadi? Cuma, okay, bila 60, okay, lebih, okay, dia dah fit 2 condition for total internal reflection to happen. 60. So, dia akan total internal reflected. So, kalau angle of incidence-nya ialah 60, maka angle of reflection dalam kaca pun sama 60. Alright, so bila kita buat ni, this is 60. So, that's your 60 degree. Alright, so far okay? So, okay Am I too fast? Alright, okay. Okay, this is another one. Okay, cuba tengok soalan ni. Lebih kurang soalan tadi, right? Okay. Okay, soalan ni tanya prediction. Predict what will happen to the incident light ray shown in the image. Okay, sudut dalam water 55. Tengok dulu. Okay, this is my eye. Dan ada tak lagi info? Oh, indeks biasan bagi 1.3. I know there's one formula which relates indeks biasan with critical angle. Alright, okay, why must I find my critical angle? I want to check sama ada 55 darjah ini adakah kurang dari critical angle saya, sama dengan critical angle saya, or lebih dari critical angle saya. So that's why I'm checking and getting my 50 degree. So soalan macam ni, kalau ni mungkin sini boleh dapat 1. Gantian masuk nilai dalam formula, another 1 mark. Take note, okay? Walaupun formula tiada markah dalam soalan, okay, sangat digalakkan student tulis supaya when you substitute the value inside, you can check again. Okay, so then I check. Okay, so kalau critical angle saya ialah 50 darjah,
Okay, kalau critical angle saya ialah 50 darjah and I find that at this point cahaya bergerak dari more dense medium to less dense medium, means saya sudah fit the two condition. So bila saya dah fit the two condition, we will discuss just now, for total internal reflection to happen, so ada total internal reflection happen tak? Yes. So you jawablah. Okay, pantulan dalam penuh akan berlaku. Okay, so in order for you to answer the situation, cuma dalam exam dia akan pandu kamu untuk jawab soalan lah. Sebab soalan dia pun cakap, support your answer with calculations. Alright, so all working ada markah. Tapi jangan lupa soalan penerangan. Okay, so dia akan masuk balik. So, kalau sudut ni 55, so sudut sebelah sini pun mesti 55. Alright, okay. Tiba-tiba kita ada prism. Cepat saya ambil lagi 10 minit Especially untuk orang yang ada bahasa Jepun tu, so sorry. Okay. Satu sinar cahaya memasuki satu prisma kaca. Prism. Okay, you use this prism in form 1 semasa kamu mengkaji tentang fenomena penyebaran cahaya. Alright, dispersion of light where your white color light is dispersed into 7 colors, remember? So we are using this prism again to discuss, alright, for certain situation yang berkait dengan critical angle. Okay, contoh. Okay, semasa kamu di tingkatan 1, remember you have learned about periscope? Do you remember how you created your periscope? I'm not sure whether kamu buat ni sebab saya ingat untuk form 1 PBL dia ialah kaleidoscope, betul? Kalau you ada box, so you will have one mirror here. And then you should have another mirror here. Betul tak? Okay, so light from the object meets the mirror. Sorry, terbalik dah mirror saya. Sepatutnya macam ni. Your mirror. Meets your mirror. And then reflected back downward. So the second mirror should be this direction. So that you will be reflected back the right. So this is the use of mirror for the phenomena of reflection. Okay, waktu ini semasa kamu di tingkatan 1, kamu belajar buat periscope untuk melihat sesuatu di sebalik wall atau kawasan yang tidak boleh dicapai oleh penglihatan anda dengan menggunakan cermin. Fenomena dia ialah reflection. Okay, actually untuk tingkatan 4, if you create this one, okay, image yang dihasilkan oleh periscope yang menggunakan cermin compared to image yang menggunakan periscope yang menggunakan prism. Okay, image yang untuk menggunakan prism periscope dia lebih cantik dan lebih terang. Okay, but before we discuss that, cuba lihat dulu. Kenapa pantulan dalam penuh boleh berlaku dalam prisma ini? Syaratnya, pastikan kamu menggunakan prisma yang sudutnya 45 darjah, 45 darjah, 90. Kalau kamu menggunakan prisma lain, contoh, if I have another prism, sorry drawing tak berapa tepat. I have another prism which is, this is 60. This is 30. Pantulan dalam penuh mungkin tidak berlaku. Okay, contoh. Okay, kamu diberi dalam soalan ini indeks biasan kaca. So can I check the critical angle of my glass? Sila hitung sekarang critical angle-nya. Sekejap, cikgu ambil 5 minit lagi. Berapa critical angle dia? Anyone? 41.47 degrees. Okay, 41.47 degree, betul? So you just use back this equation. Don't forget to substitute your value. It can be this way also. 1.51 sama dengan 1/sin C. Okay, kalau saya jumpa ini pun kita dah bagi kamu 1 markah. Directly kan? Ada yang dah tukar dulu baru substitute, should be okay. Don't forget your degree. Kalau tak ada, okay, so kita akan dapat 2 markah dekat sini. 1 di sini, 1 di sini. Okay, next.
Lukis sinar selepas. Okay, at this point, from air going to glass. Masuk ke gelas. Okay, dekat point sini. Will light be reflected? Point 1. Will the light be refracted? Anyone? No, it will just go straight. Alright, why? Because the incidence ray is parallel to your normal line. Remember the answer given by Yuda just now dan berapa orang lagi tadi? Very good. Okay, so it will go straight. Okay, now stop at this border. Why I said border? From glass at this point going to air. Point sini, betul? So, what's my first step? At this point. Draw a normal line. Very good. Draw a normal line. So, okay, normal line, I give you an example. At this point, if you put, okay, draw your normal line. Okay, how to use, okay, I do suggest students to use the triangle that you have in your geometry set. At this point, you put that geometry set, then you know this is your normal line. Okay, ada setengah student dia cakap hanya dengan menggunakan ruler dia sahaja, should be okay. Kan, tak payah letak ni pun tak apa untuk setengah murid. Dia tahu dia boleh letak normal line ni. So, where's my angle of incidence? Here. In my glass, this is my angle of incidence. Now, my next job is to use my knowledge of mathematics. Saya tak rasa kamu ada masalah untuk ini sebab kamu dah belajar tentang sudut. Berapakah sudut I ini? Jika saya tahu ini 45, ini 45. Anyone? Also 45. Very good. So, memang dia takkan bagi tahu kamu yang ini sebab dia tahu kamu dah form 4 dan ambil fizik dan tahu knowledge tentang sudut. Sebab ni maths modern kan? Bukan maths pun. Okay, so I is 45. Okay, now. What should I do before I know whether it goes out, refraction, it goes here, dekat border, atau it reflected back to the inside the kaca? Remember kita ada dua condition tadi? Check the critical angle. Right, check out the critical angle. Actually, saya kena check these two condition. Is the light passing through from more dense to less dense? Yes. Yes. Okay, my first condition already fit. Second, check my I and my C. Critical angle tadi how much? 41.47. So my situation is I less than C, I sama dengan C, atau I lebih dari C. Which one? Lebih. Yes. So adakah saya sudah memenuhi kedua-dua syarat? Yes. Yeah. Very good. So can total internal reflection happen here? Yes. Yes. So dia akan masuk semula ke dalam kaca. So bila you guna ruler, saya tak guna ruler, saya ingatlah kamu guna ruler semula. Is that clear? Yes, Okay, clear. so, okay, contoh. Okay, now I go back to the periscope. You remember periscope yang saya cerita tadi? So, bila kita nak bercerita tentang periscope, kalau last time kamu guna, okay, this is the ray of light from the object. This is your eyes. Saya tak nak dah guna cermin because I know the quality of image produced by the total internal reflection lebih baik sebab remember semua cahaya tu mula-mula tak berapa terang. Lepas tu jadi makin terang, maknanya 100% of the light collected tu dipantul semula. So image ni lebih terang. Cuma I know that I'll be using this prism. Cuma positionnya bagaimana? Yang itu kamu kena faham. Contoh, if I put this prism just now here exactly like this condition, can I do that? Boleh tak? Maksudnya saya letak the same position of the prism here. Yes, can. Yes. Sebab dekat point sini dia akan pantul semula balik kan? Dia akan turun ke bawah. Yeah, they need to put another one down there. How about the arrangement? Position dia. I know. Cuma arrangement dia bagaimana? Supaya nanti the one tu boleh reflected back to your eyes. So how should I put my prism? Adakah masih begini?
Ataupun begini, sorry, saya ingat sikit. Ataupun macam ni. The second one. Number 2. Second one, is it? Yeah, second one. Okay, why? Sebab kalau saya ambil yang second one, I draw back the prism here at this point. So my first step, draw normal line again, betul? Ya, betul. Then saya buat sudut. Then I check again my angle. Okay, as far as kamu guna prism 45 darjah, 45 darjah. Alright? Okay, so 45 darjah. So angle ni berapa sekarang? This angle. If this is 45, this is 45. Will this be 45 also? Kat sini? Yes. So fit again the two condition. So dia boleh pantul semula masuk. So this is a new periscope that you can build. Actually, we plan to have this as your second PBL. Okay, but we just wait for you to come back to school. Okay, apa-apa nanti cikgu bincang semula sebab condition MCO ni pun kamu tak boleh keluar cari barang sangat, right? As far as untuk sementara ini kamu faham konsep, okay, and then you can solve few of the problems should be okay. Is that clear? Boleh Okay, sekejap Clear. Okay, sekejap. Okay. Cikgu nak tutup slide dulu. Jangan keluar lagi. Alright. Okay, sekejap. Cikgu lupa nak ambil attendance lah. Okay, jangan keluar lagi. Saya nak stop presenting dulu. Saya lupa nak ambil attendance. Okay, 56 overall. Okay. Ramai tapi bila cikgu panggil nama semua tak ada. What happened to everyone? Dylan ada tadi. Cikgu panggil nama tak jawab pun. What happened Dylan? No microphone. Tak ada mic. Okay, sorry. Cikgu Mala tu baru nampak sebab tadi tak nampak kamu punya wajah. Okay. Mala ada ambil attendance tak? Kak lupa lagi nak ambil attendance lah. Ada, alright. Thank you Cikgu Mala. Okay, kelas. 56 is okay lah, half. Okay. Whether we are still conducting this class again, okay, secara online next week, okay. We just look at the condition, okay. So whatever it is, okay, untuk yang, okay, I do hope untuk modul kamu go through tengok sebab cikgu tak sempat go through banyak soalan dalam PowerPoint. Sebenarnya ada banyak lagi soalan dalam PowerPoint yang kita belum selesaikan di bahagian bawah. Okay, dia ada banyak contoh-contoh soalan format SPM untuk structure especially. Okay. Okay, so saya cuma fokus pada penerangan untuk konsep. Selebihnya is your job to complete all of it. Okay, untuk yang boleh print, sila print. Okay, untuk yang boleh print, sila print lah. Okay, dan selesaikan. Okay, yang lain tu kita tengok macam mana nantilah. Okay, boleh? Alright, so kita stop sini dulu so that yang ambil bahasa Jepun boleh get ready. Okay. Thank you for joining. Hope get a lot of info for today. Okay, carry out with your own exercise at home. Okay. Apa-apa boleh maybe PM personally to your teachers kalau ada masalah di bahagian soalan. Atau dalam group pun boleh. Alright, thank you everyone. Thank you Cikgu Mala. Thank you everyone. Thank you for joining. Bye-bye. Bye-bye Rishi. Bye cikgu.
Malah.